Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita masuk pada siri yang ke-39 dan di bawah tajuk pemantapan kepada ibadah salah dan pengkhususan penekanan kepada rukun-rukun ibadah salah itu. Dan kita sedang berada di satu bahagian khas yang membicarakan setengah pendapat ulama ini termasuk di dalam rukun qalbi, yakni permasalahan khusyuk di dalam salat. Yang mana kita sedang bincangkan tentang bagaimana dikatakan pedoman ataupun runtunan ataupun usaha petua-petua untuk mendapatkan khusyuk dan nikmat salat itu, yakni usaha-usaha di luar salat. Memanglah untuk kita memperkatakan tentang khusyuk, yang selayaknya yang memperkatakan tentang khusyuk ni orang yang memang sudah khusyuk. Kita nak cerita tentang daki gunung, yang layak memperkatakannya orang yang sudah daki gunung. Maknanya orang yang telah melalui pengalaman-pengalaman itu. Namun khusyuk ini satu benda yang sukar untuk diperkatakannya, kerana ramai yang masih belum khusyuk, termasuk yang bercakap ni. Cuma akan terus kita berusaha selagi ada hayat di kandung badan, bagaimana kita boleh memperolehi nikmat khusyuk ini. Dan bila-bila khusyuk ni di antara perkara yang Allah akan angkat, di antara perkara awal yang Allah akan angkat di kalangan hamba-hamba dia. Jadi sesaudara yang dirahmati Allah, pada siri ke-38 yang lalu kita dah melihat bagaimana faktor menjaga tidur boleh menyumbang kepada khusyuknya ibadah sembahyang kita. Dan kita dah sentuh tentang baik itulah sebelum sembahyang zuhur atau Jumaat, ya, sebelum bertahajud, maka diletakkan hukum di sana sunat tidur. Bukan tidur sungguh-sungguh, tidur sebentar untuk dapat kumpulkan kekuatan. Macam kita mandu pun ngantuk, berhenti tepi jalan, bukan suruh tidur sampai 12 jam. Ya, tidur sekejap je. Pasal bawa kereta tadi nampak gelong sangat. Tahu gelong? Bukan kelong. Kelong tu tempat tangkap ikan tu. Gelong dia tu. Gitu. Tidur sekejap. Waktu tu orang sebelah dia kena jagalah, sebab masa kita mandu orang sebelah dia tidur je. Tengah orang lah. Tak tahu tunggu. Jadi bila kita tidur orang sebelah kena tidur. Kena jaga. Begitulah ni kita. Baik. Itu di bawah tajuk yang ketiga, yakni menjaga tidur. Supaya bila kita semayang nanti, ya, kita tahu apa ayat yang kita baca.
Sebab dalam semayang ni, di antara komponen penting semayang ni adalah unsur-unsur bacaan. Unsur-unsur bacaan. Itu yang apa kata orang, bila kita khusyuk tu hingga kita tak sedar apa berlaku sekeliling kita. Dan kalau kita dapat makan benda yang kita suka lah, kena gulai tempoyak ke, ikan batin ke, kena bodoh terek habis, mak betul jalan di belakang pun kita tak sedar. Itu malah khusyuk ketika makan. Makan buah durian kata orang, oh nikmat dunia. Ya, maknanya itu petanda khusyuk bila kita memberikan tumpuan kepada apa yang kita suka atau kita gemar. Solat ni bukan masalah suka gemar, wajib. Maka lebih lagi kita wajib memberikan tumpuan ketika solat. Dan di antaranya kita tahu apa yang kita baca. Pernah tak tuan-tuan rasakan tengah-tengah semayang tu tak tahu apa yang baca? Apa aku baca ni? Melayang macam Al-Hafiz, tak tentu je, tak tentu arah, tak tahu apa baca. Tiba-tiba angkat jari tu gitu. Angkat pula jari, rupa baca At-Tahiyyah ketika berdiri. Dia otomatik benda ni, tindakan pantulan. Naik pula. Kalau orang perempuan lagi nonjol gitu, terlekung ni, pasal pula gitu. Orang perempuan pun boleh tahan kaki tidur. Kita menyengguk dengan kuliah subuh, kuliah duha ya. Kita juga risau orang menyengguk ni. Takut kita tak tanya pun dia setuju. Jadi maknanya biar kita tahu dalam sembahyang tu apa yang kita baca. Kita sedar tak 3 rakaat, 2 rakaat yang kita dirikan, kita ada baca a'udzubillah secara sir tak? Kalau boleh recall, khusyuk. Aku baca a'udzubillah tiap-tiap kali sebelum Fatihah. Khusyuk lah tu. Subuh tadi aku ada baca tak lepas innaka hamidun majid ya muqallibal qulub ke doa Nabi Allah Yunus alaihi salam, ada tak aku baca? Tak ingat. Berat tu. Semayang qabliyah subuh tadi baca surah tak? Tak ingat. Berat tu. Fatihah tadi baca berapa nafas? Berapa kali waqaf? Sekali nafas ke? 3 kali wakaf ke? 4 kali wakaf? Tak ingat juga. Tasbih rokok dan sujud berapa kali? Boleh 3 kali tak baca tadi? Tak ingat juga. Berat tu. Itu maknanya tak khusyuk. Cuba tengok TV Chelsea, berapa dia skor? Tengok bola. Dia peminat Chelsea ke Liverpool ke, macam kawan kita itu. Tengok bola, sanggup daripada Selangor ni pergi UK sana nak tengok bola. Macam kawan kita cerita tu lah, nak cerita banyak duit. Kita tak tanya pun. Nak tengok bola tu boleh tolak flight pergi UK nak tengok bola. Cuba bagi ke anak duit tu. Tahulah kita nak salur ke mana dah tu. Nak pergi tengok bola sampai pergi flight. Nak ceritanya tu mana nak cari khusyuk dalam stadium. Dia punya roaring tu, ngauman stadium tu dia tak ada nak khusyuk lah tu. Itulah kita. Jadi biar kita tahu apa yang kita baca. Kalau tidak, tak perasan lagi apa yang kita baca, sila-sila tak tahu pun aku niat tadi niat farduan. Subahi ke zuhri, kacau. Tengah duk usolli mengantuk, dan subuh mandi tidak, apa tidak, bangun lambat, pergi masjid tapi tak mandi, pakai jubah tapi tak mandi, pakai baju Melayu tapi tak sedar butang lain satu, color tu lain. Cerita silat-silat kopiah atas kepala pun serukuk orang perempuan punya dia pakai. Macam kopiah macam ketayap sama je. Zuhud koyak sikit ke atas tu, yang punjuk dengan getah tu. Tengok-tengok kat masjid, Allah dia kata, rosak dia kata. Saya bukan nak berceloteh depan ni tuan-tuan dan puan, nak cerita itu gejala-gejala tak khusyuk, simptom dia. Dan tanda-tanda khusyuk macam mana pula?
vice versa, terbalikkan benda. Kita alert, peka tentang apa yang kita buat dan yang berlaku di sekeliling kita. Panjang dia punya intro dah tu, seri ke-39 ni. Setelah tajuk 3, kita masuk tajuk 4. Untuk datangkan khusyuk ni, kalau boleh kita masuk solat ni, kita bebas daripada gangguan jiwa. Maknanya tidak ada gangguan kejiwaan, ya. Biasanya bila berlaku gangguan jiwa ni, seperti terlalu bimbang kepada sesuatu, dia ada suasana bimbang, kemungkinan buruk dia akan berlaku. Dia bimbang, ya, akan berlaku sesuatu, ataupun mengalami bala atau cubaan yang berat, kematian orang yang dikasihi, balik-balik kampung, jumpa keluarga terdekat, tengok lain pesen berangai, kita balik sini, kita mulalah, bang, bang pasal tak tengok bakti dia hari ni bang? Tu nak pendek umur orang tua tu, dia ke situ pergi. Ke nak pendek umur orang tua tu dia. Dah pendek umur tu, bahasa dah tak sedap. Orang tua tu 2 kali tak sedap. Dalam semayang tu bawa benda. Yang paling tak sedap, orang tu lihat agak ni. Lagi tak sedap, orang tu lihat. Jadi kebimbangan ni dia ada kaitan dengan kejiwaan. Kita terfikir macam tu. Lepas lawat orang sakit dekat hospital, dia boleh bawa benda tu dalam solat. Kalau tidak ganggu pun mungkin ada sedikit kalau tak ganggu pun dia macam memberi kesan. Lepas tengok cerita-cerita jenaka masuk semayang, kacau juga tu, senyum seseorang tengah semayang, rupa dia ingat cerita jenaka sebelum masuk semayang ni. Pernah tak Datin rasa macam tu? Lepas tengok cerita Piramli anak nampak belalang ke, musang janggut, tu saya cerita pula semua ni. Musang ni juga hebat betul. Baju Melayu cakap musang, musang janggut, semua dapat musang. Musang bulu ayam, sampai ke baju nak semayang pun nama cakap musang. Boleh cakap kambing ke, musang juga dapat. Ya tu, macam kedarah ayam, musang. Lepas tu bila masuk semayang duk teringat sengih. Tengok, itu pun macam gangguan juga. Sebab itu senario kita, environment, persekitaran sebelum nak masuk solat, kita cuba create, wujudkan satu suasana yang mengarah ni towards nak semayang ni. Dengar baca Quran, ceramah pun kalau boleh lebih baik baca Quran. Dengar baca Quran lebih baik daripada dengar ceramah. Ceramah ni kadang-kadang ada benda-benda yang melucukan sedikit. Dia akan terbawa dalam semayang tu. Dia kalau dengar baca Quran, insya-Allah confirm. Kalau tak khusyuk juga, itu maknanya hati tu sakit. Dengan Quran tak berubat lagi, tak terubat lagi hati. Dalam kematian orang yang dikasihi, orang ni pula dia jadi tulang belakang, ya, kepada sesuatu urusan. Maka gangguan jiwa ni boleh mengganggu, dia sampai mengganggu kesihatan. Tengah-tengah sembahyang tu, Datuk pegang dada gini, macam iklan Panadol. Tak sempat pegang. Macam tu. Jadi gangguan kesihatan di mana boleh mengurang. Benda-benda macam ni, bila gangguan kesihatan, maka selera tak ada. Tuan-tuan kita ni betul, saluran ni betul. Ni bukan kuliah kesihatan ni. Ni betul, ni kuliah solat ni. Dia akan sampai mengganggu kesihatan. Mengganggu kesihatan, ya. Itu mengurangkan makan, mengurangkan minum, mengurangkan tidur, mengganggu buang air. Dia sampai ke situ impak dia. Impak apa? Impak maksima. Kesan dia tu. Jadi gangguan jiwa ni maknanya perlulah dia diubat dengan menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala
dan senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran serta memahami. Tengok, itu dia punya penyelesaian. Kata Syekh Ibrahim Khawas, ubat hati ada 5 perkara. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Ni. Nak ubat yang tadi, jiwa tadi tu, ulama fiqh telah menerangkan bahawa kamu baca Quran, fahami apa yang kamu baca. Itu yang diterangkan oleh ulama Ibrahim Khawas. Ubat hati pertama, kamu baca Quran dan maknanya. Syekh Ghazali ada terjemah Quran kat rumah, tafsir. Tafsir kena beli. Kereta banyak masuk bengkel, mana-mana peruntukan salurkan untuk beli tafsir. Kalau enter lah, ayo pula banyak overtime. Itu overtime tu bagi salur ke beli kitab tafsir, contohnya. Untuk faham Quran dia kena macam itu. Jadi maknanya, cuba ubati gangguan-gangguan kejiwaan ini. Dia akan memberi kesan khusyuk sembahyang. Sebab tu nak kata agama ni dia ubat. Tapi bila orang tak bercerita benda ni, masyarakat menganggap cerita kesihatan ni adalah milik Kementerian Kesihatan. Cerita kesihatan juga milik agama. Sebab tu Nabi sebut sumu tasihhau, ju'u tasihhau. Berpuasalah kamu, nescaya kamu sehat. Kesihatan itu. Ju'u, berlaparlah kamu, nescaya kamu sehat. Ada satu orang telefon mana, dia kata, Ustaz, saya dah dengar ceramah Ustaz ni, Alhamdulillah, kata, kami sekeluarga boleh buat 3 perkara tak tinggal. Nombor 1, kami dah tak tinggal sembahyang witir. Nombor 2, sembahyang duha. Macam mana pun, kerja pun, ambil break sekejap, 5-10 minit, pergi sembahyang duha. Tak tinggal. Nombor 3, kami dah budayakan puasa sunat dalam 1 bulan. Tuan-tuan, ramai orang telefon, tapi telefon yang macam ini tak ramai. Isu ni, kita rasa tersentuh bila ada orang amal apa yang kita buat. Orang yang mau petikai pun ramai juga. Biasalah, syurga neraka ada kan. Tapi bila orang buat, kita rasa syukur, Alhamdulillah. Sebab tu dia tak perlu ramai yang buat, tapi ada yang buat. Sebab tu wajib atas kita, outreach ni penting, maklumat-maklumat, biar kesampaian. Kerja kita menyampai, tapi yang membuat tu bukan kerja kita. Tapi kita kena buat kerja, sampaikan maklumat. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya yang kelima, untuk menyumbang kepada faktor khusyuk ni, iaitu melakukan latihan jasmani. Dia macam exercise lah. Maknanya jasmani kita ni perlu dilatih bergerak untuk mengeluarkan peluh dan membetulkan kedudukan urat-urat saraf kita. Dia ada aurah, dia ada urat, dia ada aurat. Jangan salah sebut tu. Aurat dengan dal itu kumpulan wirid. Aurah, itulah apa yang tak boleh didedahkan. Aurat ni yang timbul biru hijau ni, dia akan membetulkan kedudukan urat saraf.
Jadi dalam hal ini, latihan yang dimaksudkan latihan jasmani ni supaya kita boleh dapat khusyuk khasnya dalam sembahyang fardu kita. Di sini yang dimaksudkan memperbanyakkan sembahyang sunat muakkad. Yang status sembahyang tu sunat muakkad, sunat yang dituntut. Makna banyak buat sembahyang sunat. Kita kadang-kadang tak khusyuk sebab kita terus-terus masuk yang fardu. Nampak tak? Kita tak ada memanaskan badan dulu. Ya? Orang nak main badminton pun, international level pun, sebelum dia berjuang dalam petak gelanggang, dia melompat-lompat dulu tepi tu kan. Pukul laju, dekat, yo, lock, baru dia masuk gelanggang, betul tak? Dia panaskan badan dulu. Itu badminton. Bola pun macam itu. Ya? Nak ceritakan sembahyang pun bukanlah macam itu. Sembahyang lebih pada itu sepatutnya. Sebab badminton itu bukan wajib, sembahyang ni wajib. Nak ceritakan. Jadi maknanya banyakkan melakukan sembahyang nawafil, sembahyang tambahan, sembahyang sunat. Lebih-lebih lagi yang berstatus sunat muakkad yang dituntut. Yang dimaksudkan sini adalah tidak meninggalkan sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat rawatib ni adalah sembahyang qabliyah dan ba'diyah. Rasul bagi tahu dengan sifat tablighnya, menyampainya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita buka dalam sahih Muslim, banyak sebut. Sekurang-kurang kalau kita boleh buat 10 rakaat, ataupun lebih sikit 12 rakaat sehari semalam, sembahyang rawatib ni. Orang sebelah sana kata solat kafir fardu, mengiringi fardu. Qabliyah tu lepas azan sebelum solat fardu, ba'diyah pula lepas solat fardu yang ada. Ya? Buat itu 10 atau 12 rakaat, hadis sahih. Allah akan bagi, kurniakan, anugerahkan pada orang yang buat ni tiap-tiap hari satu mahligai. Orang makan. Tapi istiqamah, konsisten, maintain 10 rakaat sekurang-kurangnya daripada qabliyah subuh sampailah kepada ba'diyah isya. Kalau jumlah-jumlah memang lebih 10. Kalau ikut Imam Syafi'i, sama ada muakkad atau ghairul muakkad, kalau ikut lebih pada 20 rakaat, ikut mazhab Syafi'i. Tak cerita ni. Ya. Tadi satu jemaah daripada di Damansara. Mana afdal Ustaz? Kita sampai maghrib waktu pendek. Kita masuk masjid, mana afdal? Buat tahiyatul masjid ke? Buat qabliyah maghrib? Dia tanya macam tu. Qabliyah maghrib lah. Sebab bila buat qabliyah maghrib, dapat sekali tahiyatul masjid, 2 in 1. Cuma saya betulkan fakta ni. Dia kata qabliyah maghrib ni bukan rawatib pasal. Silap je dia. Itu rawatib juga tu, cuma dia ghairul muakkad. Dalam faham tu masih lagi cacar marba maklumat. Tapi tak apa sebab dia jenis duduk kuliah. Bila duduk kuliah, kita correction tu senang. Kalau tidak, sama-sama. Sampai bila dia duduk kata qabliyah maghrib ni bukan rawatib. Istilah tu bahaya tu. Itu istilah agama. Bila salah letak tempat, bahaya. Qabliyah tu rawatib, still rawatib. Cuma status qabliyah ni ada yang muakkad, ada yang ghairul muakkad. Ada yang dituntut, ada yang tidak diberatkan. Bukan tidak dituntut. Salah tu. Tidak diberatkan. Ya. Jadi tuan-tuan nak ceritakan bahawa banyak melakukan sembahyang sunat muakkad, yakni sembahyang yang mengiringi fardu. Buat 10 atau 12 rakaat. Allah janji, Allah yang sifatnya innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya dia kata aku ni, Allah ni tidak memungkiri janji. Yang duk mungkir ni kita.
Allah takkan mungkir janji. Bila dia kata bagi, dia akan bagi. Cara bagi ada stages dia. Allah nak bagi. Kadang-kadang minta, dapat. Kadang-kadang minta, dia tangguhkan dulu. Kadang-kadang minta, dia tak bagi sekarang. Itu cara Allah bagi. Jadi kita senantiasa bersangka baik dan mengharap. Kita kena tahu. Ini cerita dia. Jadi maknanya Allah bagi confirm satu mahligai orang yang buat macam ni. Tak mau lagi. Duk bangkit subuh lewat juga. Duk zuhur lewat juga kerana kenduri kenara. Duk asar tak buat juga kerana musafir. Duk maghrib tak buat juga kerana belum mandi. Isyak tak buat juga alasan masa panjang. Habis mana satu apa kata orang zon masa bagi kita nak beribadat ni? Zon masa ni bukan twilight zone. Zon masa kita nak beribadat ni mana? Budak-budak tak boleh tegur, dia kata budak-budak. Bila budak tu remaja, dia kata dah budak-budak sekarang sosok ni Ustaz. Bila dah menikah, pandai-pandai dia lah, dah ada bini lah. Bila dah tua takkan tak reti. Bila dah warga emas, dah nak mati dah. Cerita pun tak guna. Habis mana zon masa kita nak beribadat? Mana zon kita nak tegur tu? Zon masa nak tegur tu bila? Semua tak boleh tegur. Sedangkan tegur ni Allah suruh. Walaupun susah nak tegur, teknik tegur tak ada, teknik terima tegur tak ada. Kita susah nak terima. Sedangkan itu Allah suruh dia dalam surah Al-Asri. Berpesan-pesan tu, wa tawasaw itu makna tegur menegur lah. Tegur menegur tu nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama tu nasihat. Nasihat pula Nabi kata bukan mesti apa kita orang belum lembut, ada masa bertegas. Bukan kasar, bertegas supaya orang hormat agama. Sedekah bukan sebenarnya senyum, kata Nabi. Masam pada tempat yang betul juga sedekah. Ini tengok kawan kita dah tua bangka balik haji pakai seluar Hawaii, seluar katuk, kita boleh senyum lagi depan dia. Patut mau tarik muka masam sikit. Lepas tu baru cakap. Kita nak senyum lagi. Atau pergi tarik bulu rumah dia dulu, bulu rumah kaki tu. Oi, panjang dah kata. Kemudian itu ada pasien kawan kita jenis bergurau macam itu, tarik bulu rumah, aduh dia, baru dia tahu. Ni cerita apa ni? Cantik ni cerita kali seri 39 ya. Ini cerita exercise tu, physical education, kata orang PE kalau zaman dulu. Bukan PE yang dok mengarut tu, bukan PE tu, ni PE. Latihan jasmani, pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani sini maknanya melakukan sembahyang sunat. Umur Allah bagi kita ni berapa banyak sembahyang sunat kita dah buat tuan-tuan. Bukalah buku senarai sembahyang sunat. Nombor tu menggerunkan kita sebab kita buat tak sampai nombor 5 pun. Jenis-jenis sembahyang sunat kena buat. Ya. Ini dah dibuktikan dengan buku-buku terbitan terbaru ni kan. Bagaimana solat, pergerakan solat tu menyumbang kepada kesihatan tubuh badan. Yang dikarang oleh pensyarah-pensyarah yang bukan bidang agama, tapi melihat kepada segi kesihatan tubuh badan yang dikaitkan dengan pergerakan solat. Bagaimana seorang yang solat bila dia tekan jari jemari dia tu ada kesan kepada saraf. Rawatan ada dalam solat. Bagaimana dia duduk iftirash tu, tegakkan kaki begitu, ada kesan kepada saraf di bahagian pinggang. Siap dengan dia punya data dia. Itu sudah terbukti. Baru ni ada lagi share sambungan pula buku tu ada nipis sikit. Nak ceritanya betapa solat ni menyumbang kepada sihat. Solat itu sendiri adalah latihan jasmani. Saya dapatkan buku tu di pasaran. Bahasa Inggeris pun ada, bahasa Melayu pun ada. Mahal sikit lah, tapi ilmu tu tak ternilai harga. Kajian yang mereka buat bukan senilai harga buku itu. Macam tuan-tuan dengar kuliah saya, dengar macam ni, jangan ingat haji duduk ni datang letih, duduk tak.
Saya nak menyampaikan ni, saya terpaksa rujuk kitab-kitab yang harganya ribuan ringgit sebelum buat persembahan. Tengok kat situ. Jadi orang yang kurang segar atau orang yang merasa letih, sesudah kuat bekerja atau berfikir, maka sembahyangnya memang dalam keadaan agak kurang memuaskan. Jadi kalau letih secara luaran begitu, letih sesudah bekerja, letih sesudah berfikir, kadang-kadang kita hadir seminar ke apa ke, pembentangan dan sebagainya, memang letih. Yang menggunakan daya pemikiran memang kerja letih. Tapi cuba imbangkan. Jangan letih tu letih begitu saja, yang kita habiskan dengan tidur. Yang lebih teruk lagi, habiskan dengan pil yang tak menentu. Tapi kita tangani keletihan tu bagaimana Rasulullah SAW mengajak Sayyidina Bilal Al-Habashi Ibn Rabah, mengajak Bilal berehat di dalam solat. Mari Bilal kita berehat di dalam solat. Solat tu rehat. Nak ceritanya Aukamakal, nak cerita. Jadi letih berfikir, kuat bekerja dan di kebun, dia akan menyumbang kepada solat dalam keadaan yang kurang memuaskan. Dia boleh mencangkul, tunduk sampai ke tanah Datuk. Rokok dia tak boleh. Nampak? Dia boleh melompat tinggi nak smash, tapi solat nak turun tu macam kau orang sakit tulang belakang. Cerita. Jadi waktu itu dikala tubuh letih, akal dan hati juga kurang bertenaga, oksigen kurang, malah ingin berehat. Jika waktu sembahyang masih panjang, ini mana ambil kerehatan dahulu sedikit. Kalau dalam keadaan keletihan tu, ambil kerehatan. Sebab mencapai kekhusyukan adalah lebih utama daripada sembahyang di awal waktu tanpa khusyuk. Itu realiti. Walaupun kita sembahyang di awal waktu tapi tak khusyuk, maka lebih baik kita sembahyang dalam keadaan khusyuk, tetapi bukannya melewatkan waktu, tapi ambil kerehatan, ambil kesediaan untuk tubuh badan ni betul-betul bersedia nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun kalau nak buat persembahan apa dalam urusan duniawi, kita kena bersedia dah, kita gini. Kena bersedia. Begitu juga kita nak sembah Allah, kita kena bersedia. Saya pun nak ceramah kat mana-mana, orang minta jadi imam, saya kena bersedia untuk jadi imam. Pergi dengan buat homework dulu. Homework untuk jadi imam solat, homework untuk baca doa, untuk berdoa. Dia ada kerja, dia bukan present terus macam itu. Sebab kita nak, bila kita sembahkan itu, kita nak mengajak masyarakat juga bersama merasakan kekhusyukannya. Penting khusyuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila berkaitan dengan khusyuk ini disentuh oleh ulama-ulama, ada perkara-perkara yang sebaiknya ditinggalkan, maknanya kategori makruh. Apakah benda-benda yang makruh? Makruh ni tinggal tu dapat pahala, buat maknanya rugilah kita kalau kita buat benda-benda makruh. Yang lebih kita kena hayati, bila buat benda makruh ni Allah dan Rasul tak suka. Itu bahasa mudahnya. Maka tinggalkan perkara-perkara makruh. Dan di antara perkara-perkara makruh yang berhubung dengan kesihatan dalam sembahyang, kita sedang bercakap dalam hubungan kesihatan, makanan, latihan jasmani dan sebagainya, jiwa, ini semua aspek kesihatan. Apakah benda-benda yang makruh yang berkaitan dengan kesihatan? Kita bercakap benda-benda macam ni memang kita pernah dengar, tapi sekarang ni kita nak susun bagi elok.
Di antara perkara makruh yang berkaitan dengan kesihatan yang melibatkan khusyuk solat, nombor 1, menahan lapar dan dahaga. Disusun balik. Menahan lapar dan dahaga. Dalam hadis sahih Imam Muslim yang disyarahkan oleh Imam An-Nawawi. Kita kena tahu, Bukhari yang syarahnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Muslim punya pula yang Sahih Muslim disyarahkan oleh Imam An-Nawawi. Maka adil kita akan jumpa hadis yang mafhumnya saya akan baca untuk dimatkan masa, di mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya atau kama qal, ya, la salata. La salata ni makna tidak ada sembahyang. Ya. Tidak ada sembahyang, makna tidak sempurna sembahyang. Satu tafsiran. Satu lagi, tidak sah sembahyang, itu makna la salata. Satu lagi tafsiran, tidak berfungsi sembahyang itu. La salata, bila Nabi kata tidak ada sembahyang, tidak ada sembahyang tu ulama tafsir kata 3. 1, sembahyang tu tak sempurna. 2, sembahyang tu tak sah. Sedih kan tu? 3, sembahyang itu tidak berfungsi, tidak berperanan sembahyang tu. Sedangkan sembahyang berperanan. Allah sendiri sebut pentingnya peranan sembahyang, sehingga dia dengan izinnya dapat mencegah fahsyak dan mungkar. Itu fungsi solat. Tapi solat tidak akan berfungsi, kata Aisyah radhiyallahu anha bila mendengar daripada suami yang dikasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Nabi beritahu dikala makanan telah terhidang, dah hidang makanan, dan tidak ada sembahyang dikala menahan 2 yang keji, kata Aisyah. Ya, apa dia 2 yang keji ni? Yang pertama, buang air besar. Yang kedua, buang air kecil. Ni, sembahyang takkan sempurna kalau hidangan dah siap, kita sembahyang juga. Waktu tu perut kita dah tak stabil. Maka makan dulu. Makan macam mana? Ala kadar. Yang kedua, sembahyang tidak akan berfungsi, tidak berperanan, tidak sempurna apabila kita menahan 2 yang keji. 2 keji ni maknanya menahan buang air besar dan juga air kecil. Ni long call dengan short call. Itu kalau buang air besar dan buang air kecil untuk anak-anak, kena maknanya ambil berat. Lebih-lebih lagi disuruh kesihatannya, pada adatnya tahan air besar ni boleh mengundang apa dia? Bawasir. Tahan air kecil boleh mengundang pada adatnya batu garam. Jangan tahan benda ni, ya. Jadi dalam kereta Datuk kena simpanlah batu, nampak? Bukan pergi baling kereta orang, kerana dia lampu tinggi ada juga yang ambil batu baling. Bukan itu, batu tu untuk istinja. Ada ambil batu nak balik anjing. Ada juga yang macam tu. Dia terlupa kereta yang dia beli tu sebenarnya anjing banyak dulu, second hand. Beli pada tangan Cina. Rupanya macam-macam anjing dalam kereta tu. Beli pasal suka nombor tu dia pula. Tak kira lah Cina tu, Cina punya kereta ke, ya, dulu bawah macam-macam anjing kat situ. Anjing tak basuh berak, memang tak basuh berak pun anjing. Duduk kereta tu, dia pun beli kereta tu. Dia suka kereta tu dia. Ada orang kita jenis passion macam tu. Beli benda-benda tak tahu siapa yang pemegang owner sebelum tu. Main beli je. Rumah pun macam tu juga. Suka sangat rumah tu. Rupanya rumah Cina. Ini bukan isu sensitif. Ini maknanya sensitiviti kita kena tinggi bila kita nak memiliki sesuatu. Islam suruh fikir. Nak beli rumah pun Islam suruh fikir jiran siapa. Dan
Apa kata Nabi SAW? Tengok jiran sebelum rumah. Agama. Nabi sebut. Pendek je Nabi sebut. Tengok jiran sebelum rumah. Maknanya suruh fikir. Ni cerita. Ni cerita apa ni? Cerita buang air besar. Cerita buang air besar dan buang air kecil. Ya? Dengan lain-lain perkataan, makruh mendahulukan sembahyang dikala makanan telah tersedia. Dikala tibanya masa makan yang utama. Maka umat Islam di Malaysia ni biasanya makanan utama dia nasi lah. 2 kali sehari lebih kurang lah. Waktu tengah hari dengan waktu malam. Ni makanan penting ni. Ya? Ni makanan, waktu makanan utama lah. Maknanya fokus ini bukan makanan sampingan ni. Makanan utama. Kalau cakap cokodok, sampai nak lewat semayang kena cokodok, kena serabu durian, bukan macam itu. Ini makan tengah hari punya ni, lunch. Tu macam tu. Makan petang, makan malam. Ya, bukan supper. Mana? Ini maklumat penting juga ni. Semayang lewatkan sikit kerana nak mendahulukan makanan utama, makanan ruji kita. Bukan makanan-makanan sampingan, junk food lebih-lebih lagi. Bukan kerana makan benda-benda macam itu. Nak makan rambutan, pulasan sampai lewat semayang. Bukan itu. Faham tak ni? Jangan ingat semua makannya semayang kemudian. Tak begitu. Itu maknanya makruh yang pertama menahan lapar dan dahaga. Ya? Maka lanjutan daripada hadis itu, maka makruh yang keduanya ialah menahan buang air kecil dan air besar. Lanjutan pada hadis tadi. Maka buat satu faktor asing menahan pembuangan air kecil dan air besar. Bahaya dah tu kalau tahan buang air kecil ni. Terutama bila orang dah berumur. Memang dah berumur, Ustaz. Tak ada berumur, baca dulu dia kata. Orang dah berumur ni, bladder dia, pundi kencing dia lembut. Lembut ke lembik? Ada satu haji tu cakap dengan anak tu. Dia kata, Ustaz, orang Kelantan, saya kalau Ustaz mengajar, kelis saya tubik masuk ni, Ustaz ni kat apa lah. Dah tua-tua ni, tak boleh duduk lah, Ustaz. Why? Kalau saya tubik tu memang tak ada giman, di bilik kecil. Kalau Ustaz, tak usah sangka apa lah, dia kata. Tak ada, kata. Haji yang cakap, saya tak cakap apa, kata. Mana dia play safe lah. Sebelum Ustaz smash, dia tahu ni Ustaz kaki smash ni. Dia awal-awal lagi bagi tahu kalau saya bangun tu, dia kata, translation ni, kita bukan faham cakap Kelantan pun. Sebab itu banyak orang salah faham tentang Kelantan. Tak faham, tak kenal, tak cinta. Kalau saya bangun, kalau masuk, Ustaz jangan sangka apalah, bukan saya tak nak dengar kuliah Ustaz. Saya dah tua-tua ni, pundi kencing dia lembik, dia tak boleh duduk lama. Macam tu kencing, sekejap tu kencing. Jadi kalau tahan kencing bagi orang yang berumur, katakan, bila rokok nanti, nak turun sujud, nak bangun, pada adat dia akan terkeluar. Orang panggil kencing taktus. Nampak? Dari segi kesihatan. Bila kita menahan kencing, dan juga menahan membuang air besar. Buang air besar ni kalau tahan, memang tak bertasbih dah kita Syekh ni. Tahan. Orang tasbih dia itu yang tak sempat birik jadi Wahabi tu. Orang tu Assalamualaikum, sapu muka pun tak jadi Wahabi. Pasal tu kepala tadi tu tak keluar lagi. Minta maaf lah, ini bukan nak berucah, nak ceritanya. Begitulah buruknya kalau kita tahan buang air besar ketika solat. Tahan. Orang tengok muka kita pun, orang kata kena haji ni muka lain biasa. Rupa kawan duk tahan duk bulan-bulan. Dalam buang air besar. Dari istinja, tak sabun tangan pula tu. Masuk balik, salam pula dengan ustaz, salam dengan imam. La ilaha illallah.
Habis ustaz bukan dok saya masuk sabun tangan. Dia kata masjid mana ada sabun. Mau kelik umum, jangan masuk masjid lagi lepas tu. Mau kamu buat air besar. Kalau buat air kecil tak apa. Sebab itu masjid ni ada sabun. Sabun ada. InsyaAllah. InsyaAllah ke hilang dengan bekas-bekas sabun sekali. Saya turun Singapura cukup seronok Datuk, dekat Bar Alwi, Bukit Timah. Cukup seronok. Saya jumpa Habib-Habib sana apa semua, Yaman apa Arab sana. Masjid Bar Alwi ni bilik mandi lain. Bilik buang air kecil lain, buang air besar lain. Walaupun dia punya limited, dia punya kawasan, tapi dia manfaatkan betul-betul. Tiap bilik air tu ada bekas sabun dengan sabunnya sekali. Kita silap dengan bekas sabun buat habis. Ada, saya cek tiap bilik. Oh Masya Allah, ada sabun tak hilang. Oh, saya kata memang kena AJK masjid ni kena ziarah lah Masjid Bar Alwi dekat Bukit Timah. Pergilah tengok. Cukup teruja lah kita suasana. Memang nampak Islam itu dipraktikkan dari sudut hygiene dia, dari segi apa yang Nabi kata an-nazafah syatrul iman. An-nazafah minal iman, kebersihan sebahagian daripada iman. Atau kama qala. Dua. Yang ketiga, termasuk dalam makruh dalam bidang kesihatan ni, menahan, orang Melayu dia ada satu istilah dipanggil kemian hantu. Kentut. Dia nak memperkayakan bahasa. Sebab tu dia panggil kemian hantu kat ujung tu. Makna bau memang tak elok no. Dia menahan kentut ni juga termasuk dalam benda makruh. Oh, tahan kentut lagi muka lain sikit. Sebab senang sangat terkeluar. Dia macam break angin trailer tu, dia keluar gitu. Dia kau tahan kentut ni berat. Itu juga termasuk dalam makruh. Sesaudara, kedua-dua perkara tadi ni bukan saja akan mengganggu khusyuk, tapi juga mengganggu kesihatan diri sendiri. Bukan setakat khusyuk saja, dia akan memberi impak, kesan kepada kesihatan diri sendiri, ya. Sebab tahan ni buang air apa semua, tahan kentut apa semua ni, ya, mengikut kajian tabib, pakar-pakar kesihatan, dia akan mengganggu, menegang, dari segi dia menegangkan urat-urat yang tertentu. Urat kita ni jadi tegang. Orang yang orang darah tinggi ni, dia urat dia tegang, dia boleh putus. Dia tegang urat tu bahaya. Kita macam kita tarik benda, kalau regang macam mana jadi? Dia boleh putuskan. Jadi orang yang tahan benda-benda macam ini, dari segi tabib dia, dari segi kesihatan dia, dia menegangkan urat-urat tertentu dan boleh mendatangkan penyakit-penyakit yang mengejut. Kita pun tak terfikir. Kita ingat setakat batu karang dengan bawasir saja. Rupanya dia akan menegangkan urat saraf kita. Dan bila urat tegang ni, menurut pakar perubatan Islam, saya sebut pakar perubatan Islam lah, walaupun yang bukan Islam pun ada pakar juga, ya? Dia tegang urat ni, dia akan pada adatnya akan menimbulkan penyakit-penyakit yang mengejut. Jadi kita pun kata orang tidak terkejut dah depan ni ada orang mati mengejut. Ada orang mati mengejut. Mungkin di antara penyebabnya milik Allah belaka. Itulah tadi, terlampau banyak menahan benda-benda yang macam ini. Dia tahan-tahan, dia tak boleh tahan perasaan. Jadi dia tahan-tahan macam ni, tahan marah. Tapi janganlah marah tak tentu arah dah. Nak tahan ni dia mana tension, stress. Sebab tu dia ada kaedah menangani stres. Baik. Dan itu tiga. Yang keempat, iaitu menahan, dia senaraikan balik, menahan mengantuk, iaitu bersembahyang dikala sangat mengantuk ataupun dikuasai oleh tidur. Walaupun dah bincang, tapi sekarang orang alim dia senaraikan balik. Dulu kita baca hadis dia,
Kan disenaraikan. Ya. Baik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengenai 4 perkara yang dimakruhkan tadi, 4 tadi kan? Apa? Tahan lapar dahaga, tahan buang air kecil yang besar, tahan kentut, tahan mengantuk. 4 perkara yang dimakruhkan tadi adalah dia dilakukan apabila kedapatan waktu sembahyang yang masih panjang. Waktu sembahyang panjang, dia tahan juga. Maknanya patut dia boleh batalkan dulu sembahyang dia, sebab waktu panjang. Sebab itu jatuhnya makruh. Nak tahu sebab itu? Waktu panjang, patut dia boleh berhenti, selesaikan dulu hajat awak tu. Sebab tu dalam orang Melayu kita dia panggil qada hajat. Itu hajat tu. Qada hajat. Maknanya tunaikan hajat. Jadi maknanya kalau masa panjang, berhentikanlah solat tu dulu, ya, selesaikan dulu awak punya hajat, baru masuk munajat dengan Allah. Itulah yang dinamakan khusyuk dalam solat. Sebab kita munajat dalam keadaan kita tahu apa yang kita buat. Lantaran waktu pun masih panjang. Tapi kalau waktu pendek, tentulah hukumnya sebaliknya. Waktu pendek, salah sendiri juga sembahyang lewat. Waktu pendek, kalau dibatalkan situ, jadi lebih panjang lah. Ya, alamatnya dia terkeluar daripada waktu solat. Macam itu kena tahan juga lah macam mana pun. Tapi kesalahan lain pula, melewatkan waktu solat. Sebab itulah, maka di antara perkara yang afdal kata Nabi SAW adalah sembahyang di awal waktu. Tidak hanya boleh berasa lega, berasa selesa apabila boleh dapat semayang di dalam waktu sahaja. Selalu orang kita macam tu. Semayang tu, baliklah dia, ada masa lagi. Kan? Ikhtiar bagi dapat juga tempat solat. Ini peringatan untuk kita semua, termasuk saya. Sebab kita terdedah dengan peristiwa-peristiwa yang tertentu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk juga perkara makruh menyapu atau menyentuh tempat-tempat sakit. Ini semua sebenarnya berpunca daripada gangguan syaitan secara mutlaknya semata-mata, bukan sebenarnya berlaku sakit. Dia kadang-kadang ada macam tu. Dia rasa sakit tu bila masuk sembahyang je. Saya tak tahu lah tuan-tuan pernah rasa pengalaman ni. Dia masuk sembahyang je pun rasa sakit, macam ada jerawat dekat hidung lah, rasa macam telinga ni ada something lah. Dia baru nak pegang telinga dalam sembahyang. Tapi bila lepas sembahyang, tak ada benda tu. Tuan-tuan dah tengok tak orang dalam sembahyang duk tanya jerawat? Kalau jadi imam nak, ini orang belakang dia duk galit, kata orang utara duk galit. Duk galit main jerawat. Sebenarnya itu mainan syaitan tu. Sebab tak khusyuk. Jadi maknanya cuba elakkan menyapu atau menyentuh tempat-tempat sakit. Sebenarnya itu juga adalah mainan syaitan. Dia bagi kita rasa sakit, maka kita fokus kita pindah ke situ. Memang orang kita ni tak boleh diuji dengan sakit sikit. Dengan sakit kadang-kadang kita boleh mensyirikkan Allah. Bila kita kata ubat ni yang menyembuhkan, kalau tak ada kan ubat ni, nampak? Jadi maknanya bila datang ni, sebab ini pedoman dia panggil, petua. Bila rasa ada tempat sakit, jangan layan dalam sembahyang. Itu gangguan. Jangan layan dalam sembahyang. Sebab itu bila datang lintasan-lintasan hati, nak fikir ni, fikir itu, jangan layan. Maknanya sakit dari segi kerohanian pun kita jangan layan sangat dalam sembahyang. Sakit dari segi luaran fizikal ni pun jangan layan sangat. Sebab dia mendatang ketika kita solat. Dan itu sebenarnya boleh mengganggu kekhusyukan solat kita sendiri. Ya.
Satu lagi di antara perkara makruh, iaitu kita salah dikala kita sangat marahkan sesuatu. Ini pun satu juga ni. Tadi sebelum sembahyang tengok nujum 4 belalang atau Musa berjanggut. Ini pula nak masuk sembahyang, kita dalam keadaan marahkan sesuatu. Lepas tu nak tangani dia apa? Ambil wuduk. Nak tangani dia apa? Tak boleh juga mandi. Sebelum mandi itu tak boleh juga, sebelum mandi basuh kepala. Tak boleh basuh kepala, mandi. Gitu. Jadi maknanya jangan kita salah ketika kita sangat marahkan sesuatu. Istighfar dulu. Tenang, istighfar, salawat dulu. Urut dada tu, Allahumma salli ala qalbi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tarik nafas. Kita nak bagi tenang. Tenang ni dalam ni. Allahumma salli ala qalbi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Letak kat dada ni, tarik nafas. Ambil ketenangan. Sebab semayang ni dia selain pada dia kewajipan, dia juga ada seni dia. Macam mana kita nak tangani sesuatu. Kalau tidak nanti Fatihah bunyi lagu orang marah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kawan tengah bekeng, tengah doa, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Marah tu bunyi Arab Badui, jenis Arab Ulu jenis tengah-tengah marah tu. Dia punya lagu tu boleh bertukar. Cadang nak bawa lagu jiharkah, kena lagu jerekah. Jerekah tahu jerekah? Jerekah orang utara kata hoi tengking, itu jerekah. Cadang nak bawa lagu jiharkah. Lagu jiharkah ni lagu yang Rasulullah suka bawa dalam kitab Al-Quran. Nabi bila semayang, sahabat menangis dengar Nabi baca. Maka ulama dari sanad ke sanad cerita, Nabi sungguhnya ada baca nama lagu jiharkah, lagu yang paling susah dari sekitaran tu. Lagu dia next change coming soon. Permintaan Datuk akan ada layan. Tapi nak buat lagu ni Datuk, dia kena tune dulu. Dia ambil momentum dulu, baru boleh. Ana kuliah di satu masjid dekat pelabuhan dulu. Dia cerita lagu jiharkah, tapi masa tu dia momentum dia cantik. Ada satu budak Putrajaya, dia kata, saya ni datang dari jauh Ustaz. Ustaz punya kuliah tadi lain, dia kata. Sebab jarang orang cerita-cerita fiqh, lepas tu masuk Quran, masuk lagu. Permintaan saya, Ustaz nak jadi imam ni, tolong Ustaz bawa lagu jiharkah. Tuan-tuan bayangkan, itu jenis tu, susah jadi penceramah ni. Bila dia minta benda macam tu, request tu, anda kata insyaAllah. Itu tuan-tuan bayangkan tu, antara qamat dengan anda naik depan, anda nak tune balik lagu jiharkah tu. Supaya jangan lagi lari lagu Kurdi ke lagu apa ke Misyari, itu lagu Kurdi. Nak bawa jiharkah, lagu yang paling susah. Dan itulah Nabi bawa lagu tu. Maka Alhamdulillah dapat rezeki dia. Lepas solat seronok dia tu, terima kasih banyak Ustaz. Anak pun tak tahu dia ni siapa, pada Allah ke malaikat. Kalian pesen sikit, tiba-tiba minta macam itu. Lepas tu tak ada datang lah. Ialah orang Putrajaya kan. Jadi nak ceritanya, dapatlah dia hadiah. Cuma sayang dia pun tak merakam agak ni. Benda-benda macam ni dulu kita rakam, benda-benda macam ni. Tapi tak boleh, insyaAllah satu ketika nanti kita akan alunkan juga, insyaAllah ya. Sebab saya kalau nak bagi tu, bagi biar yang kalau boleh terbaik, bukan ad hoc macam tu je kan. Bagi yang terbaik. Fatihah jiharkah macam mana, yang rakam macam ni boleh jadi khazanah ilmu, InsyaAllah ya. Jadi untuk siri ke-39 ni kita tangguhkan di sini dulu, dan kita akan menyambung lagi di siri yang angkanya cukup cantik, siri 40 nanti. Cantik punya nombor dia. Katalah ramai-ramai dia ikuti penampilan ini. Mudah-mudahan yang baik daripada Allah. Silap kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة برحمتك يا أرحم الراحمين.
walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.